Assalamualaikum. Dalam entry hari ini, Umi nak share resipi yang menjadi favourite orang ramai. Ini antara kek yang memang sedap. Sekali dah buat, confirm repeat lagi. Iaitu kek red velvet cheese yang sangat-sangat moist dan gebu. Ditambah pula dengan topping lelehan cheese yang melimpah tu. Padu pula tu. Dan parutan cheese cheddarnya yang membuatkannya bertambah sedap dan melting bila dinikmati sejuk-sejuk. Rasa kek ni memang sedap, secantik rupa kejadiannya, baunya pun wangi semerbak. Sebenarnya ada rahsia untuk hasilkan kek red velvet yang super moist, wangi, gebu, lembut dan toppingnya yang pekat, super creamy tu. Beli kat luar pun tak dapat cheese padu macam yang Umi buat ni tau. Memang puas hati, makan sekali sampai termimpi-mimpi kesedapannya tu. Jom ke dapur, Umi nak kongsikan cara buat kek red velvet ni dahulu. Pecahkan 4 biji telur grade A dalam satu mangkuk. Untuk dapatkan hasil kek yang gebu, pastikan telur yang digunakan masih fresh. Macam mana nak tahu? Okey, yang pertama, cuba tengok. Bila kita pecahkan telur tu, bahagian kuning telur tu tak mudah pecah. Masih bulat macam bentuk asalnya. Dan yang kedua, bahagian putih di sekeliling kuning telur tu tak cair ya. Dia seakan-akan macam jelly yang lembut gitu. Maknanya telur tu masih fresh. Terusnya, Umi nak siapkan buttermilk dahulu. Gunakan fresh milk full cream. Sukat dapatkan 1 cawan. Umi guna cawan matrix ni je untuk sukat bahan-bahan kek. Mudah je. Tak perlu dah nak timbang-timbang bagai. Lagi cepat dan senang kerja. Masukkan fresh milk tadi ke dalam satu mangkuk sederhana besar. Untuk hasilkan buttermilk, haruslah gunakan cuka. Yang ini cuka makan ya. Masukkan 2 sudu besar dalam fresh milk tu. Kemudian Umi add on red velvet imalco ni dalam 1 sudu besar. Bagi naikkan lagi aroma wangi dan sedapkan lagi rasa kek red velvet kita. Selain tu, bila add on bahan yang satu ni, warna kek kita akan kelihatan lebih merah gelap dan cantik warnanya. Tengok tu, ni pun dah nampak merah menyala kan? Umi ada add on dalam 1/4 sudu kecil sahaja pewarna merah. Bagi lagi menariklah warna kek red velvet kita nanti. Seterusnya, soda bikarbonat. Masukkan 1 sudu kecil dalam bancuhan buttermilk tu. Gaul sebatikan bahan-bahan yang telah dicampur tadi. Dah siap, ketepikan dahulu, rehatkan dalam 10 ke 15 minit gitu. Bagi susu, cuka dan soda bikarbonat tadi bersatu dan berinteraksi untuk menghasilkan buttermilk yang sempurna dan menjadi elok. Sementara nak tunggu ni, dalam mixer masukkan telur, 1 cawan gula halus, setengah sudu besar esen vanila. Esen vanila ni bagi hilangkan bau hanyir pada telur, dan 1 sudu besar ovalate. Mix dahulu keempat-empat bahan ni. Untuk permulaan ni, gunakan kelajuan rendah. Bila bahan-bahan dah nampak sebati, barulah tinggikan had kelajuan mixer. Mix hinggalah adunan naik gebu, kembang 3 kali ganda dan ringan. Sementara tunggu adunan kembang, cairkan 1 cawan butter. Umi gunakan pure butter dari jenama Usi Kaus untuk hasilkan kek yang super duper moist dan bagi dapatkan rasa creamy butter yang sedap pada kek red velvet kita. Boleh dapatkan di mana-mana pasaraya besar atau di kedai bakery. Boleh nampak kan adunan yang tadinya berwarna kuning pekat dah jadi kembang 3 kali ganda. Warnanya pun seakan-akan putih gitu. Gula pun dah betul-betul hancur sepenuhnya. Bila diangkat bowl tu rasa ringan je. Maknanya adunan ni dah cukup kembang elok. Tekstur adunan pun nampak berkilat gitu kan. Okey, boleh matikan mixer dan terus tuangkan buttermilk yang kita dah buat awal-awal tadi. Sambung mix kejap dalam 2 ke 3 minit. Bagi adunan tu sebati. Kemudian masukkan campuran tepung kek super fine 2 cawan, 1 sudu besar serbuk koko dan 1 sudu kecil serbuk penaik yang telah diayak. Sambung mix, bagi tepung sebati bersama adunan. Waktu ni guna had kelajuan yang perlahan je. Kalau tak nanti terbang tepung-tepung tu. Matikan sekejap mixer untuk kaut balik adunan. Scrap bahagian tepi dan bawah bowl tu. Bawa adunan ke tengah dan sambung mix. Gunakan kelajuan yang tinggi selama lebih kurang
2 ke 3 minit gitu, bagi betul-betul hilang ketul-ketul tepung tu. Lebih kurang macam ni lah hasil lepas kita mix. Adunan tu kelihatan licin dan sedikit pekat. Akhir sekali, barulah masukkan 1 cawan butter cair yang masih suam-suam. Tujuan Umi masukkan butter yang masih suam ni untuk kekalkan kelembapan kek. Itu yang penting ni ya. Kaup balik bagi butter cair tu betul-betul sebati dengan adunan kek. Proses ni memang makan masa sikit ya. Kena pastikan adunan betul-betul sebati. Kaup balik tu dari bahagian bawah naik ke atas. Buat berulang-ulang kali hinggalah boleh nampak adunan tu berkilat dan cair sedikit berbanding sebelum ni. Kemudian tuang 1/4 sahaja dari paras bekas. Yang ini Umi guna bekas plastik RT 1000R yang tahan haba supaya mudah nanti kita nak kukus kek. Dah siap tuang adunan, susun bekas dalam periuk pengukus. Macam trio Umi ni boleh muat untuk 4 bekas yang besar gini. Letak je penutup atas setiap bekas tu. Tak perlu ditutup rapat-rapat ya. Cuma letakkan je di atas gitu. Bagi wap air tu tak terkena pada kek waktu mengukus nanti. Tak perlu dah kita nak balut dengan kain di penutup kukusan tu. Senang kerja kan? Kukus red velvet ni lebih kurang 25 hingga ke 30 minit. Setelah lebih kurang 30 minit juga ni ya Umi kukus, keluarkan dan terus buka penutup bekas, lap di permukaan bawahnya yang berwap tu. Untuk cek kek dah betul-betul masak sempurna atau belum, boleh gunakan lidi sate. Kalau keluar lidinya bersih, maknanya kek dah masak sepenuhnya. Sementara masih panas-panas lagi ni, terus tekapkan penutup bekas tu dan telungkupkan ke bawah bagi kek tu terbalik. Tujuan Umi buat begini untuk kekalkan kegebuan kek supaya kek kita tak mengecut bila sejuk nanti. Untuk memudahkan kek tu jatuh, renggang-renggangkan sikit tepi kek. Tekan-tekan bekas tu supaya mudah nanti kek tu bila kita terbalikkan dia cepat je jatuh. Angkat bekas kek tu ketepikan dahulu ya. Bagi kek ni sejuk sedikit baru masukkan semula dalam bekas tadi. Tengok tu hasil kek red velvet Umi. Lembut, gebu dan moist sangat-sangat hasilnya. Umi ambil 1 bekas kek untuk nak tabur di atas kek cheese leleh nanti sebagai hiasan. Hancur-hancurkan seperti serbuk-serbuk kek gitu. Hancurkan kecil-kecil macam yang Umi buat tu. Dapatkan dalam 1 mangkuk kecil gini, dah cukup. Dah siap hancurkan, letak tepi dahulu. Jom siapkan pula bahagian cheese-nya. Untuk 7 bekas kek red velvet yang kita dah siapkan tadi, Umi gunakan 500 gram cream cheese Tatura jenama Beka. Umi memang saja lebihkan penggunaan cream cheese ni bagi rasa lagi padu dengan cheesecake-nya. Sisa-sisa yang dalam plastik cheese tu jangan dibuang ya, bersihkan hingga licin. Yalah, sayang kan, cheese bukannya murah. Mix cream cheese hingga lembut dan tiada ketul-ketul. Sesekali tu boleh matikan mixer, kaup di bahagian bawah dan tepi bowl, bawa adunan cheese tu ke tengah dan sambung mix kejap lagi dalam 1 ke 2 minit. Kemudian perlahankan mixer sambil masukkan 1 cawan susu pekat manis. Tahap manis tu anda boleh adjust ikut cita rasa masing-masing. Bagi Umi, 1 cawan ni dah ngam elok lah. Just nice je manisnya tu. Matikan mixer semula. Scrap di bahagian tepi dan bawah bowl. Boleh nampak kan tu adunan cheese tu belum betul-betul sebati. Sebab tu pentingnya untuk kita kaup balik adunan ni sesekali bagi bahan yang diadun tu betul-betul sebati dan tidak berketul. Mix lagi hingga hilang ketulan-ketulan tu dan adunan nampak licin. Adunan dah nampak licin macam ni. Akhir sekali campurkan 2 cawan dairy whipping cream bagi lebih rasa creamy dan lemak-lemak bersusu gitu. Umi guna whipping cream Arla ni
Boleh dapatkan di pasaraya atau di kedai bakery kebiasaannya ada. Sambung mix lagi hingga adunan sedikit pekat. Waktu ni kalau nak tambah setengah cawan fresh milk pun boleh ya, bagi ia tak terlalu pekat sangat. Tahap kepekatan dan kelikatan cheese tu tak kisah, ikut cita rasa anda. Kalau anda suka cheese-nya agak cair sedikit, boleh kurangkan penggunaan whipping cream dan lebihkan fresh milk. Kalau suka pekat sedikit macam Umi buat ni, ikut je sukatan yang telah dinyatakan tadi. Okey, adunan cream cheese-nya dah nampak pekat dan licin macam ni, kira okey dah ni. Tak ada berketul-ketul lagi dah. Umi masukkan adunan cream cheese ni dalam piping bag supaya mudah kita nak pipingkan atas kek nanti. Simpulkan bahagian atas plastik bag ni. Nanti waktu nak piping tu baru potong sedikit muncung plastik tu. Kek red velvet yang dah sejuk tu terbalikkan dan masukkan semula dalam bekas plastik. Boleh nampak tu kan, keknya kekal gebu dan tak mengecut pun lepas dikukus. Kemudian pipingkan adunan cheese di atas kek. Nak letak banyak mana ikut suka anda. Umi lebihkan sedikit sebab suka cheese yang melimpah ruah gitu. Orang kata puas sikit makan. Lagi-lagi cheesy lover. Memang syok lah kan menghadap kek yang satu ni. Dah siap piping, boleh hentakkan sedikit bekas tu bagi rata adunan cheese-nya. Untuk parutannya pula, Umi gunakan cheese cheddar brand Beka ni. Parutkan di atas adunan cheese tadi. Cheddar cheese ni rasanya lemak-lemak keju bersusu gitu dan agak masin sedikit ya. Bila makan tu melting dalam mulut cheese-nya. Akhir sekali bolehlah taburkan baki kek yang telah kita hancurkan tadi. Saja Umi letak je sebagai hiasan, nampak lebih cantik dan menarik gitu warnanya kan. Yang ini optional je, kalau tak nak letak pun tak apa. Rasanya pun tersangatlah sedap dan hasil keknya sungguh lembut, moist serta dilimpahi pula dengan topping cheese lele yang padu dan creamy tu. Hai, menggugat selera kan? Dapatlah dalam 7 bekas red velvet cheese ni. Yang ini Umi dah siap-siap sejukkan lebih dari 6 jam sebab nak makan sejuk-sejuk waktu berbuka nanti. Memang nikmat lah lalu ke anak tekak ni. Selamat mencuba semua. Sekian sahaja tutorial dalam entry kali ni. Jumpa lagi di episod akan datang. Jangan lupa subscribe, like, share, tekan lonceng pertama untuk dapatkan notification video-video terbaru di channel Umi. Assalamualaikum. Bye.